kita ada satu saham yang bergerak begini. So, dalam pergerakan begini, bolehkah kita memaksimalkan keuntungan kita? Ya, boleh. So, dia ada 3 tempat yang kita boleh melabur untuk mendapatkan satu pulangan yang agak kurang risiko. Tempat pertama, kita boleh buat satu line resistance dekat sini. So, ini line resistance. So, bila saham dah mula menaik, dah melepasi tahap resistance dekat sini, so, kita boleh melabur dekat area ini. So, ini adalah tempat pertama kita boleh melabur. Tempat kedua kita boleh melabur, sudah tentunya pada awalnya, iaitu pada harga yang sangat rendah. So, sudah tentunya dekat sini pun kita boleh melabur. Dan tempat ketiga yang kita boleh melabur adalah bila dia dah buat retracement dan mula menaik ke atas, kita melabur di tempat ini. So, kita ada 3 tempat ini yang kita boleh buat pelaburan untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Tapi antara 3 tempat ini, tempat mana yang paling boleh memaksimalkan keuntungan kita? So, kita tahu satu konsep iaitu buy low, sell high. So, kalau kita tahu konsep ini, buy low, sell high, so sudah tentunya point nombor 2 ni adalah tempat yang paling low, kita boleh beli dan kita boleh mendapat satu keuntungan yang sangat maksimal bila dia dah menaik. Betul? Satu lagi tempat yang kita boleh, kalau kita terlepas point nombor 2 tu, kita juga boleh melabur di point nombor 3, sebab point nombor 3 juga membolehkan kita mendapat satu keuntungan yang agak memaksimalkan. Tapi of course nombor 2 tu lebih better daripada nombor 3. Tempat yang paling kurang kita mendapat keuntungan adalah bila kita melabur di tempat yang nombor 1. Tapi bila saham ni saham yang trending upward, so dia mungkin akan buat satu retracement dekat sini. So macam mana kita nak pastikan tempat yang paling elok untuk buat, adakah bila dia dah mula retrace sikit kita buat pembelian, ataupun kita tunggu dia retrace lebih banyak dan kita buat pembelian dekat sini, ataupun bagaimana? So kita nak berbincangkan hal ini dalam video ini. So dalam bila dia buat retracement, tahap mana kita kena tempoh menunggu kita sebelum kita buat satu investment. Itu yang kita nak mempelajari dalam video ini, sebab dia adalah tempat yang sangat bagus untuk kita buat investment. So tunggu, saya akan explain. Kita ada 3 senario di mana kita boleh buat satu analisa untuk tempat-tempat yang kita boleh melabur bila dia buat retracement. Senario pertama adalah bila dia harga menaik begini. Okey, dia harga menaik begini. Okey, nombor 1 kita kena pastikan dia adalah dalam uptrend. Sebab teknik yang saya mengajar ni cuma boleh digunakan dalam uptrend ataupun downtrend. Dia tidak boleh digunakan dalam sideway. Dalam video ni saya cuma akan membincangkan uptrend dan saya akan buat satu lagi video untuk membincangkan downtrend. Okey, kita perhatikan sekarang. Ia adalah uptrend sebab kita ada higher high dan lower tu getting higher. Okey, so benda tu kita dah confirm. Okey, sekarang kita boleh melabur di tempat kat sini untuk memaksimalkan keuntungan kita. Kita boleh melabur dekat sini untuk memaksimalkan keuntungan. So kita boleh, kalau kita ada katakan RM10,000, mungkin kita boleh letak RM2,000 dekat sini. Dan lepas tu tunggu dia naik. And then bila dia turun balik, kita tambah lagi investment kita RM2,000. Right? So kita boleh, kalau kita confident harga ni akan keep menaik, kita boleh invest dekat tempat yang paling boleh memaksimalkan keuntungan kita. Satu lagi tempat adalah dekat sini, right? So kita boleh invest dekat sini juga. Mungkin kita boleh invest lagi RM2,000, katakan. Tapi macam mana nak pastikan yang bila dia menurun tu, dia akan menurun sampai ke sini. Dia tak akan menurun lebih dari itu.
macam mana kita nak dapatkan satu anggaran. Ini bukan benda yang 100% betul, tapi ini adalah satu anggaran. Macam mana kita boleh anggarkan retracement, level retracement tu berapa banyak dia akan menurun. Itu yang kita nak tahu. Okey, caranya mudah saja. Nombor satu, kita kena ada satu tempat rujukan. So, katakan harga sekarang tengah buat penurunan. Katakan dekat sini dia tengah buat penurunan, right? So dekat sini dia tengah buat penurunan. So, kita punya reference point ataupun tempat rujukan adalah penurunan yang sebelumnya, iaitu tempat dekat sini. So, apa yang kita akan buat? Kita akan first ambilkan sudut ini. Kita akan ukur berapa degree ataupun dia punya berapa degree dia punya, kita akan mengukur berapa degree dia punya retracement. Katakan retracement dekat sini adalah 90 darjah. Kalau dia 90 darjah, okey, ini reference point kita lah. So, saya akan buat satu peta. So, ini adalah tempat rujukan kita. Dan ini adalah tempat kita menganalisa. Dan kita dah dapati ada penurunan sikit. Dan bila dah dapati 1/3, so dekat sini 1/3 penurunan so kita boleh bahagikan penurunan yang sebelum ni kepada 3 bahagian. Kalau kita dah dapati 1/3 tu dah wujud penurunan tu, compare kepada ataupun dibandingkan kepada reference, ni saya letak REF, reference punya retracement, dan kita boleh, lepas tu kita boleh ambilkan bacaan sudut dekat sini. Kalau bacaan sudut ini juga adalah 90 darjah, apa yang kita boleh rumuskan, dia punya kadar penurunan akan lebih kurang sama. So, maksud dia, kalaulah dekat sini dia buat penurunan, mungkin dia buat penurunan let's say RM RM4. Okay, kalau dia buat penurunan RM4, ada kemungkinan tinggi juga dekat sini juga dia akan buat penurunan sampai RM4. Sebab dia punya degree tu, sudut dia adalah sama. Bacaan sudut dia adalah sama. Okay, itu. So, maksudnya bila dah itu target kita lah untuk dia turun RM4. So, maksudnya dia akan berkurangan RM4. So, bila dah berkurangan RM4, so tempat ini adalah tempat paling elok untuk kita buat investment untuk memaksimalkan keuntungan kita. Sekarang saya akan tunjuk situasi kedua. Dalam situasi kedua, kita juga ada trend yang meningkat macam ni. Mungkin saya akan eraskan yang ini sikit. Okey, dalam trend yang ini kita dapati ada satu retracement. So, ada dua retracement sebenarnya. Satu dekat sini dan satu lagi dekat sini. So katakanlah saham ni tengah meningkat lagi, tapi setelah sekian lama dia buat satu penurunan. Bila dia start buat penurunan, kita immediately dah boleh tengok pada penurunan yang sebelum ni, retracement yang sebelum ni dekat sini. Kita boleh buat satu estimation. So kita buat tengok yang ni, tengok dia punya degree. So kita tengok dia punya angle kat sini, berapa angle dia. Okay, dia punya sudut dia berapa darjah. So katakan yang ni adalah 90 darjah. Okay, 90 darjah. Tapi penurunan, okay, saya buat adjustment sikit. So katakan penurunan ni tak macam sebelum case senario 1 di mana penurunan tu agak tajam, 90 degree kan, first scenario tu. Tapi kali ni saya akan buat satu scenario di mana penurunan dia bukan 90 darjah, tapi dia lebih mendatar. Penurunan dia agak mendatar. So, bila masa kita dapati dia dah buat penurunan macam 1/3, so kita tengok dekat sini 1/3 daripada apa yang, okey, ni agak susah nak ukur 1/3. Anyway, saya akan buat juga. So, katakan, saya tukar color sikit. Okay, katakan kita ada sampai sini. Kita bagikan yang ni kepada 3 bahagian. 1, 2, 3.
So kita ada 3 bahagian. So kita akan fokus pada bahagian 1/3 tu. Okay, ini 1/3 kan. So kita dah dapati, kalau kita dah dapati 1/3 dekat sini, so apa yang kita boleh buat sekarang, kita dah boleh buat ukuran pada sudut dia juga. So kita buat ukuran pada sudut ni. So sudut ni kita dapati, katakan anggaran saya buat 120 darjah. Okay, yang ni adalah 120 darjah. So apa yang kita kena buat sekarang, masa lepas kita dapati yang ni ada 120 darjah, so maksudnya dia ni lebih mendata compare pada yang awal tu. So maksudnya tekanan jualan tu tak sehebat macam yang first round dekat sini, yang reference lah. So sebenarnya macam yang apa tu, yang video senario pertama tu, kita jadikan yang ni sebagai reference. Kita jadikan ini sebagai reference. So bila kita refer kepada reference ni, yang ni mendata sikit dia punya tekanan jualan, yang ni lebih lebih hebat. So dia 90 degree hebat dia. So dia menjunam, kiranya lebih kurang macam menjunam juga. So disebabkan dia tekanan jualan tak begitu hebat, so penurunan harga tu tak akan sehebat macam yang reference ni. Yang ni katakanlah kita buat satu anggaran dekat sini, harga turun dekat sini. So dia turun, let's say katakan RM4. Okay, katakan dia turun RM4. So yang ni dekat sini pula, katakan dia mendata. So dia begini macam ni. Harga dia begini. So penurunan dia agak mendata macam ni. So kita punya target, okay, sekarang kita nak cari berapa harga target. Harga apa yang dia boleh turun sebanyak mana. Adakah dia akan turun sampai RM4? Tak, dia tak akan turun sampai RM4, sebab RM4 adalah disebabkan 90 darjah tekanan jualan yang tinggi. Tapi yang ni disebabkan tekanan jualan tak tinggi, dia tak akan jatuh sebanyak RM4, dia akan kurang dari RM4. So apa yang kita boleh buat sekarang, kita boleh tindihkan yang 90 darjah tadi. Okay, yang 90 darjah reference tu kita tindihkan. So ini adalah kita punya benchmark RM4. Okay, so kita buat benchmark, dia turun RM4. Mungkin lukisan saya tak berskala. So katakan ini adalah RM4. So sekejap, saya nak buat clear sikit. Ini RM4. Okay, so apa yang dari segi teorinya, disebabkan degree dia 120 darjah lebih mendata, jadinya dia punya tekanan jualan tak akan tinggi. So harga penurunan tu akan kurang daripada RM4. So kiranya dia akan berhenti somewhere dekat antara ni lah, somewhere antara ni. Dia akan berhenti antara somewhere dekat antara apa tu, yang garisan kuning tu. Okay, yang saya tulis. So dia akan, so dari sini sampai sini lah dia punya tu penurunan. Dia tak akan lebih. So dia tak akan pergi ke bawah. Dia tak akan pergi lebih turun daripada ni ke bawah lagi. So itu anggaran kita. Anggaran kita adalah kurang dari RM4. Okay, tapi nak identify secara lebih jitu apakah yang berapa banyak dia akan kurang, kita kena tahu dua benda, support dan resistance. So katakan so ni tengah meningkat, harga tengah meningkat. So bila harga tengah meningkat, bahagian bawah ni akan jadi support. Bahagian atas ni sebab dia melambung lebih daripada resistance, yang ni resistance lah. Okay, so harga ni akan jadi resistance. Siapa yang pada main saham ni, dia akan faham lah support resistance ni basic lah dalam permainan saham. Okay, so bawah ni adalah support, yang atas ni ada resistance. Kalau dia boleh pecah dia punya resistance, dia akan naik lebih atas lah. Support ni adalah tekanan buyers tu, pembeli tu sedia nak membeli. So banyak orang bagi support lah. So nak turun bawah daripada tu agak sukar. Tapi kalau dia turun dari bawah daripada tu, dia akan turun lebih banyak. Tu support. Kalau dia beri support, dia akan turun lebih banyak. Tapi kalau support tu dah boleh pandai boleh support tu, so kalau dia berjaya, dia akan naik ke atas. Kemungkinan naik ke atas lah. Okay, so kita kena tahu support dan resistance. So dalam situasi ni, apa yang kita kena tengok sekarang,
target kita dekat sini RM4 kan, turun banyak ni RM4 kan. So di antara penurunan ni, antara dua penurunan ni, okey, target dengan apa, kita punya target RM4 dengan di actual ni apa tu, di mana dia start turun tu, kita tengok mana dia punya resistance yang paling dekat dengan RM4 tu. So maksudnya somewhere dekat, katakan somewhere dekat sini kan, harga saham dia akan naik turun macam tu kan, dia akan naik begitu kan. Kita kena identify di antara dua apa tu point ni, okey, sebelum benchmark tu, harga benchmark apa tu, di antara macam mana saya nak kata di antara point satu yang ni dengan antara benchmark ni point 2 kata, di antara dua point ni kita kena cari satu resistance yang paling dekat dengan point nombor 2 ni, dengan benchmark ni. So kalau kita perhatikan mungkin resistance dia somewhere dekat sini, okay? Somewhere dekat sini. So tengok dia harga tengah dekat sini, kalau turun naik, so dia resistance kat sini kan. So resistance yang paling dekat dengan benchmark ni, itulah tempat dia akan ke barangkali yang tinggi, dia akan stop. Okay, dia akan stop dekat resistance tu. Mungkin lepas tu dia akan naik atas balik. Macam tu. Okay. So tempat pembelian kita yang paling bagus kalau dia mendatang macam ni adalah tempat ni. Tempat ni paling bagus untuk kita beli. Okay. So ini adalah situasi kedua, dan saya akan tengok situasi ketiga pula. Situasi ketiga ni akan berlainan sikit. Okay. So kita tengok situasi ketiga sekarang. So harga naik, turun, naik, turun juga. Okay, yang ni saya akan buat lagi mendata, turun mendata sikit. Okay, lepas tu dia naik. Okay, bila dia naik ni, selepas dia naik, katakan dia buat penurunan kat sini. Okay, katakan dia buat penurunan. Mungkin kali ni saya akan buat penurunan dia agak kuat sikit. Penurunan yang agak kuat. Macam ni. So dekat sini kalau kita katakan yang ni adalah kita punya reference, tempat reference So tempat reference adalah satu retracement yang sebelum current retracement lah. So ini kita jadikan reference, right? So kita tengoklah sudut yang dekat reference ni berapa sudut dia. Okay, katakan sudut ni adalah 120 darjah. Oh sorry, dia bukan percentage dia darjah. Okay. So then kita ukur lah dia punya penurunan dia banyak mana, tinggi dia banyak mana. Mungkin tinggi yang ni adalah RM4 juga. Katakanlah dia turun RM4. So bila masa dia dah buat dekat sini, dia dah buat 1/3 daripada keseluruhan yang ni. Okay, kita boleh divide lah. Okay, mungkin saya guna color lain. Okay, antara ni kita divide lah 1/3. So bila masa dia dah turun 1/3 dekat sini, masa tu lah kita dah boleh ukur. Kita dah boleh ukur berapa dia punya sudut, katakan 90 darjah. So bila 90 darjah tu dia punya selling power, dia punya jualan tu agak kuat. So banyak yang macam nak buat panic selling. So apa yang kita kena, kalau buat panic selling ataupun tekanan jualan tu kuat, maksudnya harga akan jatuh lebih tinggi. So dekat sini apa yang kita akan buat? Kita akan buat penindihan. So kita macam mana ni? So saya ambil reference ni, saya akan buat penindihan dekat sini. Okay, yang ni adalah 120 darjah. 120 darjah. Okay, saya buat penindihan. So katakan perbezaan ni adalah RM4. Okay, mungkin saya tulis RM4. Okay, yang RM4 ni adalah satu benchmark. Kita boleh katakan ini adalah satu benchmark untuk kita lah, the benchmark. Tapi ini memandangkan penurunan kita pada kali ini adalah agak menjunam sikit. Okay, 90 darjah. So apa yang pasti adalah disebabkan tekanan jualan tu sangat tinggi sampai dia menjual agak panik 90 darjah tu.
So harga akan menurun lebih banyak daripada benchmark RM4 tu. So maksudnya dia akan melepasi garisan biru yang kita buat ni. Garisan biru mungkin saya highlightkan Garisan biru yang kita buat ni. So yang hijau ni harga ni akan menurun lebih dalam, lebih banyak lah compare to RM4, penurunan RM4 ni. Tapi persoalan dia, satu benda yang kita confirm, dia akan turun lebih banyak lebih banyak dari RM4. Tinggi yang reference point ni. Reference ni adalah perbezaan tinggi ni adalah RM4 kita dah identify tadi. So harga tu akan turun lebih banyak lagi dari RM4 Tapi macam mana nak anggarkan dari segi lebih tepat lagi, apakah dia punya penurunan yang lebih jitu. Itu yang kita nak nak identify. Nak tahu benda tu, kita perlu mahir support resistance So katakan kita ada macam ni So ni adalah satu saham yang tengah menaik, tengah menaik, turun, naik So dekat sini adalah support, yang ni adalah resistance. Benda ni kita kena faham. So bila kita dah tahu support dan resistance, so apa yang kita kena tengok sekarang, kita kena tengok bahagian yang ni benchmark kita kan. Kita kena tengok bawah benchmark tu. Bawah benchmark tu ada tak support, bahagian-bahagian support. Tadi kita tengok resistance kan, yang tu untuk senario yang kedua. Tapi yang senario yang ketiga ni, di mana penurunan dia lebih menjunam tu, kita tengok bahagian support, sebab dia akan turun lebih banyak ke bawah. So yang resistance ni dia lebih ke atas kan, support ni lebih ke bawah. So sebab itu kita akan tengok bahagian selepas benchmark ni, selepas harga benchmark ni, kita akan tengok bahagian-bahagian ni. Agak sukar untuk saya, mungkin harga tu naik macam tu. So kita akan tengok bahagian support. So kalau katakan yang ni adalah support, kalau kita agak sukar untuk saya nak, mungkin saya boleh padamkan sikit. Padamkan sikit. Lepas tu katakan dia pergi begitu So selepas nak padam sikit, nak buat sekarang katakan ini adalah benchmark kita, garisan benchmark kat sini. Kita akan tengok bahagian support selepas RM4 tu, kita akan tengok bahagian support. So support yang kita ada sebenarnya adalah line yang ni. So saya akan padamkan line yang so yang ni adalah support kita. So maksud dia harga ni akan turun sampai ke sini, lepas tu dia akan naik ke atas. Keberangkalan dia akan turun sampai sini. Anda dapati line support tu, ini adalah support line. Sebab dia ada macam naik turun kat sini kan. So yang tu jadi support lah. Sebab yang ni sebab dia naik turun naik, so yang ni jadi support dia. And support ni adalah melepas selepas RM4 penurunan RM4 tu. So kita kena tengok support yang selepas tinggi reference kita tu, RM4, tinggi RM4 tu, lepas tu kita tengok. Itulah keberangkalan tinggi di mana harga akan mungkin dia turun setakat itulah. Mungkin dia akan turun setakat itu. Lepas tu mungkin dia akan buat pantulan atas. Kalau keadaan begitu berlaku, dekat sini adalah tempat beli. Tempat beli yang paling sesuai. Ini adalah 3 senario yang anda boleh jumpa dalam retracement lah. Satu yang identical dengan reference point, satu lagi yang lebih mengufuk, satu lagi yang lebih mendata. So kita dah tengok 3 senario ni.
Mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada trading anda, dan anda dah belajar ilmu baru dari saya. Dan saya akan post lebih banyak lagi video strategi-strategi dalam trading, share trading ya. So tolong subscribe dan tolong like kan video saya supaya anda lebih motivate saya jugalah untuk post lebih banyak video. Okey, terima kasih.